kerajaan kita melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan yang mula berkuat kuasa pada hari ini. Hai guys, saya Arizam Zanarifin daripada Grup 9. Umum mengetahui bahawa COVID-19 telah pun menyerang negara Malaysia. Oleh itu, grup kami akan membentangkan mengenai pemerintahan Malaysia semasa COVID-19. Sebelum itu, saya akan memperlihatkan dahulu ahli kumpulan saya. Baiklah, pada hari ini kami akan membincangkan dua aspek utama, iaitu daripada aspek ekonomi dan juga aspek pertahanan negara Malaysia. Melihat kepada aspek ekonomi negara, saya akan menjemput saudari Izzati untuk menerangkan mengenai ekonomi negara semasa COVID-19. Dipersilakan. Dari segi ekonomi ialah kerajaan perlu berusaha memulihkan ekonomi negara yang dilanda pandemik COVID-19 dengan mengambil pendekatan agresif dalam menarik pelaburan langsung asing ke dalam negara. Hal ini kerana dengan wujudnya pelaburan langsung asing ke dalam negara, ia akan merangsang pertumbuhan ekonomi negara. Hal ini juga tidak dapat dinafikan bahawa seluruh dunia mahukan pelaburan dalam negara berikutan modal yang tidak mencukupi. Jika Malaysia tidak mengambil langkah agresif dalam menarik pelaburan dengan cara baharu dan agresif, negara kita akan ketinggalan dan ekonomi akan merosot. Sebagai contoh, pakej rangsangan ekonomi perhati rakyat 2020 yang bernilai 260 bilion ringgit Malaysia yang disediakan oleh kerajaan bertujuan melindungi ekonomi negara. Selain itu, ekonomi Malaysia juga berdepan dengan cabaran di luar jangkaan dengan wujudnya Perintah Kawalan Pergerakan yang telah mengganggu aktiviti perniagaan di dalam negara. Semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan, sebanyak 66% perniagaan telah mengalami penurunan permintaan secara drastik sehingga menyukarkan usaha mempertahankan perniagaan sedia ada. Oleh itu, pemulihan ekonomi bergantung kepada pihak awam dan swasta yang saling berkaitan secara dinamik demi kebaikan sosial dan ekonomi negara. Hal yang demikian, kerajaan Malaysia secara proaktif telah mengambil pelbagai inisiatif untuk merangsang pertumbuhan serta meningkatkan ekonomi negara dengan mewujudkan pakej rangsangan ekonomi prihatin dan rancangan penjana. Terima kasih Izzati. Oleh itu dapat kita simpulkan bahawa walaupun ekonomi negara kita Malaysia berada dalam keadaan kemelesetan ekonomi yang tinggi, tetapi kerajaan telah pun memberi suntikan ataupun suntikan ekonomi kepada masyarakat, iaitu melalui penyaluran dana ataupun BPN kepada masyarakat Malaysia. BPN seperti ini amatlah diperlukan oleh masyarakat bagi memajukan semula ekonomi negara kita Malaysia. Baiklah, seterusnya kita beralih pula kepada aspek pertahanan ataupun aspek keselamatan negara. Oleh itu, saya mempersilakan Dayana untuk menerangkannya. Sistem pentadbiran negara semasa COVID-19 dari aspek keselamatan termasuklah pelaksanaan PKP. PKP bermaksud Perintah Kawalan Pergerakan yang dikuatkuasakan mengikut Akta Pengawalan dan Pencegahan Penyakit Berjangkit 1988 dan Akta Polis 1967. PKP ini dikuatkuasakan pada tarikh 16 Mac 2020 sehingga 31 Disember 2020. PKP ini dilaksanakan bertujuan untuk memutuskan rantaian COVID-19 daripada berjangkit di seluruh negara serta ingin mengurangkan kadar pesakit COVID-19 di negara. Antara inisiatif yang telah dijalankan oleh kerajaan ialah larangan pergerakan secara menyeluruh serta perhimpunan ramai di seluruh negara, termasuklah dalam aktiviti keagamaan, sosial, budaya dan lain-lain. Dalam aspek keselamatan juga, kerajaan telah melaksanakan PKPB, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat yang bermula pada 13 Mei 2020. PKPB ini merupakan pelonggaran syarat PKP sebelum ini yang bertujuan untuk
mengawali sektor-sektor ekonomi secara terkawal. Oleh itu, hampir semua sektor ekonomi dan aktiviti ekonomi di dalam negara dibenarkan beroperasi dengan syarat mengikut operasi standard yang telah ditetapkan. Selain itu, setiap premis perniagaan yang telah beroperasi haruslah menyediakan hand sanitizer kepada pelanggan serta melarang setiap pelanggan yang tidak memakai penutup hidung dan mulut untuk masuk ke kawasan premis. Seterusnya, penggunaan e-wallet juga telah digalakkan oleh kerajaan untuk digunakan. Terima kasih diucapkan kepada saudari Dayana atas penerangan yang begitu detail mengenai keselamatan negara semasa COVID-19. Grup kami juga merakamkan ribuan terima kasih kepada frontliner negara kita kerana sanggup berkorban semasa negara dalam keadaan pandemik sebegini. Oleh itu, tanpa membuang masa, bolehlah kita berganjak ke kesimpulan daripada kajian ini. Oleh itu, saya jemput sekali lagi Dayana untuk memberikan kesimpulan. Kesimpulannya, sistem pentadbiran negara semasa COVID-19 dari aspek ekonomi dan keselamatan harus dipuji. Hal ini kerana kesan daripada pentadbiran tersebut telah memberi pelbagai kebaikan kepada masyarakat, khususnya dari aspek kesihatan. Dari segi aspek keselamatan, telah menunjukkan pelbagai inisiatif yang telah dilaksanakan kerajaan untuk membantu dan mencegah penularan COVID-19 berlaku di dalam negara. Contohnya pelaksanaan PKP dan pelaksanaan PKPB. Seterusnya, dari aspek ekonomi juga telah menunjukkan pelbagai inisiatif dan usaha kerajaan membantu masyarakat ini daripada berlaku pengangguran, kemiskinan. Dari aspek keselamatan telah membuktikan dan telah menunjukkan keberkesanan pelaksanaan PKP di dalam negara mampu mengurangkan penularan COVID-19 di dalam negara. Hal ini secara tidak langsung telah menunjukkan kecekapan serta kebijaksanaan kerajaan menyelesaikan masalah penularan COVID-19 di dalam negara. Oleh itu, dapat juga saya rumuskan di sini bahawa apabila negara kita telah pun dijangkiti oleh COVID-19, kita perlu berhadapan dengan masalah ekonomi dan juga masalah pertahanan dan juga keselamatan negara yang semakin terancam. Kita juga mengucapkan terima kasih kepada kerajaan Malaysia kerana telah pun memberi impak yang positif kepada masyarakat dari segi ekonomi dan juga pertahanan Malaysia. Terima kasih juga kepada frontliner negara kerana berjaya untuk memastikan negara kita dalam keadaan yang selamat. Oleh itu, sekian daripada grup 9. Sekian, terima kasih.